Kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Wawancara pada pagi ini menerusi perspektif pertanian dan agri makanan. Satu ruangan yang saya suka sebenarnya ini di dalam pengisian Rampai Pagi, dan tajuk pada hari ini juga menarik untuk kita diketahui bersama kemajuan tapak pertanian ya Atul. Dan pertanian pun ada hubungannya ni. Kalau wali tanah, saya ada daun. Okey. Jadi kita ni mengenakan baju berwarna hijau dan juga berwarna coklat. Warna coklat. Jadi itulah warna tanah dan juga warna daun. Tapi memang betul-lah bertepatan. Dan juga bila kita ni menyebut mengenai dengan pertanian, bertani, berkebun dan sebagainya, ini bagi petani yang memang betul-betul berminat. Tapi apakah sebenarnya dalam segmen ini yang akan dibawakan ini yang boleh menyelesaikan permasalahan petani, kesulitan dan apa yang perlu petani ketahui sebenarnya. Jadi kita bawakan. Alhamdulillah, di sebelah kiri Atul sudah pun bersama kita pada pagi ini Yang Mulia Puan Nurul Amal binti Latif, pegawai pertanian bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Jadi memang tepatlah ya, baju yang dikenakan oleh Puan kita ni pun juga bertemakan kehijauan dan juga coklat ya, menyokong ruangan wawancara kita pada pagi ini. Kemajuan tapak pertanian itu tajuk yang akan kita bawakan pada pagi ini, betul ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Sebelumnya Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang. Terima kasih. Dan terima kasih di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk berkongsi bersama dengan kami berdua. Betul. Begitu juga penonton-penonton kita di rumah. Saya persilakan Atul terlebih dahulu untuk bersama dengan tetamu kita. Silakan Atul. Jadi ingin kita mengetahui lebih lanjut lagi fungsi utama unit pengurusan tapak pertanian, Puan. Mungkin boleh dijelaskan. Okey, terima kasih. Fungsi utama unit pengurusan tapak pertanian ini salah satunya adalah bagi pengurusan dan pentadbiran tanah kerajaan yang disimpan atau digazet di bawah kawalan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Jadi itulah ya fungsi utama unit pengurusan tapak pertanian ini tadi ya. Jadi kita lanjutkan lagi ruangan wawancara ini. Ingin kita ketahui sebenarnya nih Puan ya, apa sebenarnya peranan dan juga peningkatan produktiviti khusus untuk tajuk kita pada pagi ini. Okey. Peranan unit ini dalam peningkatan produktiviti dan pengeluaran hasil pertanian ialah dengan unit ini akan memastikan ketersediaan tapak bagi kegiatan perusahaan pertanian dan juga unit ini mengenal pasti tapak-tapak yang kosong di bawah simpanan atau gazet jabatan yang boleh ditawarkan kepada pengusaha-pengusaha pertanian. Dan juga unit ini mengenal pasti tanah kerajaan yang sesuai untuk dipohonkan penyimpanan atau penggazetan, dan seterusnya sekarang akan diusahakan dengan perusahaan pertanian. Di samping itu juga unit ini berperanan di dalam memastikan permohonan-permohonan tapak pertanian diproses. Kemudian projek-projek yang dipilih atau disokong itu akan diberikan kebenaran menduduki tapak dan kontrak perjanjian penyewaan tapak akan ditandatangani. Dan juga ingin menyentuh itu juga mengenai status penggunaan tapak pada masa ini. Jumlah kawasan pertanian di keempat-empat daerah adalah sebanyak 71 kawasan tapak dengan keluasan kira-kira 9,611.67 hektar. Jadi pada masa ini 65% daripada jumlah keseluruhan tadi itu telah digunakan sama ada telah ditawarkan kepada pengusaha ataupun telah dimajukan. Dan baki tapak pada masa ini adalah kira-kira sebanyak 34%, iaitu dengan keluasan kira-kira 3,317.24 hektar yang masih tersedia, ini yang boleh dipohonkan untuk perusahaan pertanian tertakluk kepada kesesuaian keadaan tanah juga. Jadi kalau kita lihat peta di kaca TV pada ketika ini yang dimaksudkan tadi ya, berbaki pada ketika ini tanah yang masih lagi boleh digunakan, dipohonkan dan juga untuk dimajukan nanti 34,47% ya, 47%. Adakah ianya kalau dilihat daripada peta tersebut daerah Tutong dan juga daerah Temborong ni Puan, ataupun macam mana? Itu di keseluruhan keempat-empat daerah. Keseluruhan keempat dan daerah. pada masa ini tapak yang tersedia itu paling banyak di daerah Temborong dan paling sedikit di daerah Belait.
Itulah ya statistik yang dapat kita lihat di kaca TV pada ketika ini, Atul. Kita juga ingin mengetahui ya dengan kemajuan tapak pertanian, mungkin ada contoh yang ingin dikongsikan bersama, ada berapa banyak syarikat yang sudah mengusahakan yang ditawarkan, macam mana? Okey. Banyak yang syarikat-syarikat yang telah ditawarkan yang telah mengusahakan tapak pertanian ini. Pada tahun 2022 sahaja sebanyak 49 syarikat atau perusahaan ditawarkan tapak pertanian dengan keluasan 222 hektar. Majoriti tawaran tersebut adalah bagi komoditi tanaman dengan 45 jumlah tawaran. Pada tahun 2022 sebanyak 49 syarikat ya dengan keluasan 222 hektar ditawarkan ni. Kalau boleh kita ketahui bersama apa sahaja yang diusahakan ni menerusi tanah-tanah yang diberikan ini. Okey, ia bermacam-macam jenis komoditi dipanggil komoditi tanaman, iaitu seperti sayur, buah, pelbagai tanaman, padi dan juga ternakan. Jadi ternakan seperti lembu ya, ayam. Okey, baik, alhamdulillah ya. Jadi bukan saja menumpukan kepada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan juga sebagainya, malahan juga binatang ternakan ya. Ada yang tertanya-tanya ni puan ya. Mudahkah untuk membuat permohonan untuk mendapatkan tanah-tanah ini tadi bagi mereka yang ingin mengusahakan dan mungkin ada tata caranya untuk mereka yang berhasrat mungkin memulakan usaha sebagai seorang petani mungkin ataupun seorang peladang dan sebagainya lah. Okey. Bagi orang ramai yang berminat untuk memohon tapak pertanian ini adalah dialukan untuk mengisi borang permohonan tapak pertanian dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan borang ini boleh didapatkan di unit pengurusan tapak pertanian yang beribu pejabat yang terletak di Ibu Pejabat Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Jadi di hadapan kita ini ada borang permohonan tapak pertanian Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Kalau kita lihat di sini ya, itu dia syarat-syarat permohonan ya. Dan borang yang perlu ada lengkapkan, di samping itu juga borang-borang yang diperlukan ya. Mungkin boleh berkongsi sedikit mengenai dengan borang ini Puan. Okey. Borang ini seperti biasa diminta maklumat pemohon, maklumat syarikat, dan kemudiannya ada dokumen-dokumen lampiran yang dikehendaki untuk disertakan, untuk dilengkapkan sebelum dihadapkan ke Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Dan ada lampiran di bawah, ada lampiran-lampiran yang perlu dilengkapkan. Inilah ya maksudnya yang perlu diisikan ya. Dan juga ya, sebelum kita ni beralih kepada nasihatlah, jangan dulu. Kita ni ada waktu lagi untuk bertanya. Kalau tadi sudah mengenai dengan borang permohonan tapak pertanian. Jadi siapa sebenarnya yang dibolehkan untuk memohon tapak pertanian ini? Okey. Orang ramai yang berminat hendaklah mempunyai syarikat perusahaan yang terdaftar di negara Brunei Darussalam, boleh memohon untuk mendapatkan tapak pertanian ini. Dan juga di mana kawasan yang boleh dipohonkan untuk aktiviti pertanian ini? Okey. Di mana pemohon bolehlah memohon di mana-mana tanah yang disimpan atau digazet di bawah Jabatan Pertanian atau kawasan atau dipanggil kawasan kemajuan pertanian ya, KKP ya, yang kosong di keempat-empat daerah. Pemohon yang berminat akan dikehendaki untuk membuat lawatan di tapak yang dipohonkan itu terlebih dahulu sebelum menghadapkan permohonan. Jadi sekiranya saya daripada daerah Penang Muara, tapi adakah pemohon itu boleh memilih sendiri? Pasal tadi kan temburung banyak kan katanya. Jadi ke temburung. Jadi boleh? Boleh dicadangkan, tapi sekarang tertakluklah kesesuaiannya dan penilaian dari jawatan kuasa. Baik, ingin kita ketahui juga ni bagaimana proses setelah membuat pendaftaran sehinggalah seseorang itu boleh mula mengusahakan tanah tersebut ni. Macam mana jalan penceritaannya tu? Okey. Pertama sekali hendaklah memohon memohon ke jabatan, kemudian jabatan akan menerima permohonan dan akan dinilai oleh bahagian-bahagian industri di Jabatan Pertanian. Kemudian
semua sokongan itu akan dinilai lagi oleh jawatan kuasa pemprosesan tapak pertanian yang dipengerusikan oleh pengarah Jabatan Pertanian juga, dan kemudian akan disampaikan lagi untuk kebenaran dari Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan kemudian barulah surat tawaran akan dikeluarkan. Macam itu. Setelah surat tawaran dikeluarkan, barulah si pemohon ini tadi jika ingin meneruskan dan kemudian bolehlah mengusahakan kawasan dan juga ladang tersebut ya. Jadi mungkin ada tempoh-tempoh tertentu yang perlu dipatuhi, ataupun mungkin peminjaman tanah itu macam hanya berapa tahun sahaja, ataupun perlu diusahakan dalam sekian-sekian masanya, macam mana Puan? Okey, lama tempoh penyewaan tempoh penyewaan adalah tertakluk kepada jenis permohonannya tu. Penyewaan bagi permohonan projek rintis ialah selama 2 tahun dan boleh diperbaharui dan dipanjang tempoh penyewaannya tu mengikut prestasi ladang. Okey, jadi bukannya macam ditetapkan misal kata dengan jangka masa yang panjang lah. Memang ada tahun-tahunnya. Jadi diperbaharui dan juga mengikut prestasi ladang berkenaan. Minimum berapa keluasan tanah ini untuk dipohonkan kan Puan? Okey, minimumnya ia tertakluk juga jenis komoditinya, jenis permohonan dan ketersediaan tapak itu juga. Tapi lazimnya yang minimum adalah 2 hektar. 2 hektar minimum ya. Jadi tapak-tapak ini ada disediakan seperti elektrik ataupun jalan laluan, macam mana ni Puan? Okey, kalau infrastruktur asas iaitu jalan utama ladang, bekalan elektrik dan air, memang disediakan di beberapa tempat lah. Memang ada. Kalau tidak ada, mungkin boleh dipohonkan nanti. Jadi kadar sewa penyewaan tapak pertanian ini. Okey, kadar sewa tapak ini pun tergantung jenis komoditinya, jenis-jenis apa komoditi yang diusahakan. Dengan lingkungan sekitar RM5 sehektar setahun sehingga RM125 sehektar setahun. Paling mahal 125 lah sehektar ya. Minimum kita ni memohon tanah ni 2 hektar tadi ya. 2 hektar. Jadi kalau kadar RM5 setahun, 2 hektar baru RM10 untuk kita memang usahakan kawasan tersebut. Jadi bolehlah tani nanti memohon untuk ladang. Ladang kan? Saya ni mau. Contohlah. Tapi itulah kalau kita mempunyai inisiatif dan juga tapi ini bagi mereka ini mesti ada syarikat yang terlebih dahulu. Syaratnya ada syarikatnya terlebih dahulu. InsyaAllah ya, membuat permohonan syarikat jika sudah dapat mungkin boleh membuat permohonan tanah ini ya. Ada juga yang bertanyakan ni, adakah tanah-tanah tersebut sesuai ya? Mungkin ada yang ingin berpadi, ada yang ingin bertanam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi kadang-kadang tanah itu ada acidic, ada yang alkaline ya. Di samping itu ada juga tanah yang macam licak dan juga kurang sesuai mungkin untuk bertanam sebagainya. Macam mana pendapat Puan sendiri? Okey, sebenarnya sebelum dihadapkan permohonan itu, pemohon adalah dinasihatkan untuk datang ke Jabatan Pertanian untuk sesi konsultasi dengan bahagian-bahagian industri di Jabatan Pertanian. Di sana sekarang bahagian-bahagian industri akan mencadangkan di mana tanah-tanah yang sesuai untuk tanaman ataupun projek cadangan dari pengusaha ini. Sekiranya pengusaha mahu bertanam sayur, bahagian industri sekarang akan memberitahulah di mana tapak-tapak yang sesuai untuk perusahaan yang dicadangkan. Jadi ada bantuan daripada profesional sebenarnya dia yang akan diberikan untuk menilai kesesuaian jenis-jenis projek yang akan diusahakan. Mungkin tadi boleh melihat lagi datanya berapa kekosongan. Kalau tadi kekosongannya lebih seluas 317 hektar tapak masih tersedia yang untuk ditawarkan, dan juga paling banyak di daerah Temburong. Di daerah Temburong, dan tawaran ini bila jangka akan mansuhnya? Adakah tidak ada mansuh, terbuka bila-bila masa, tertakluk kesesuaian jenis tanah dan cadangan projek.
Tidak ada mansuhnya ya. Jadi 34% iaitu 3,317.24 hektar sahaja lagi berbaki ni ya. Jadi kita nasihatkanlah bagi awda berhasrat untuk memulakan perusahaan khususnya di dalam pertanian ataupun peternakan ini untuk segera menghadapkan permohonan awda lah ya. Jadi mungkin ada kata-kata nasihat ni kepada pengusaha. Mungkin Puan boleh mengongsikan. Berkongsi sedikit ya. Okey ya. Orang ramai yang berminat untuk mencuburi bidang perusahaan pertanian ini adalah dinasihatkan untuk membuat konsultasi ya bersama pihak jabatan terlebih dahulu sebelum menghadapkan permohonan. Ini adalah memastikan borang yang diisi itu teratur dan lengkap dan projek yang dicadangkan adalah selaras dengan plan strategik jabatan. Dan bagi memastikan juga permohonan yang dihadapkan itu menepati kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh jabatan. Dan bagi keterangan lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi unit pengurusan tapak pertanian, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan di talian 23888060 atau melalui email kkp@agriculture.gov.bn. Baik, alhamdulillah ya. Jadi mengikut pengamatan Puan sendiri ni, sejauh ini siapa sahaja di kalangan para pemohonannya ni? Pemohon, okey, kebanyakannya kalau kita ni lihat yang few years back lah, kebanyakannya orang-orang warga emas lah yang berumur, yang berumur, yang sudah berpencen dan ingin mencuburi bidang pertanian. Tapi alhamdulillah recent years ni memang banyak belia. Betul. Sekarang minat untuk mencuburi bidang pertanian ini. Alhamdulillah, gembira kita mendengarkan ya perkara tersebut. Muda belia kita ni sudah pun terjentik hati mereka ya untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian dan juga penternakan ini. Feedback daripada mereka macam mana Puan? Alhamdulillah, bersemangat pulang aja. Selama ni okeylah. Ada juga yang telah mengeluarkan hasil. Alhamdulillah. Pernahkah Puan macam mendengarkan cases macam mereka ingin mengusahakan satu-satu tanaman ini kemudian tidak berhasil dan juga tidak menjadi, apa tindakan yang mereka lakukan dan juga mungkin bantuan daripada Puan sendiri? Okey, sekiranya lah ada isu-isu berkaitan dengan pertumbuhan tanaman, para pengusaha boleh menghubungi jabatan dan mendapatkan khidmat nasihat. Sekiranya isu-isu itu diceklah dari mana sumbernya, dan juga jabatan juga ada menyediakan untuk analisa tanah. Jadi isu itu boleh juga bersumber dari tanah. Jadi ada analisanya juga lah. Ada bantuan yang diberikan. Alhamdulillah. Indah determinate kali-kali. Ini Indah dapat bertanam sayur sekian-sekian. Tapi ada yang boleh membantulah. Jadi bagaimana dengan penghasilan dan kita ni tahu pengusaha-pengusaha itu banyak di negara kita ni, dan juga penghasilan itu di mana arah tuju mereka untuk diniagakan? Okey, kalau masa ini kita ni ada pasar borong itu ada, dan juga pasar raya. Masa ini banyak sudah local produk dari tapak pertanian ini dijual di pasar raya. Juga restoran pun ada. Ada yang menghantar ke luar negara? Ke luar negara macam mana? Pada masa ini yang setakat inilah yang Japanese melon yang tadi yang kita ada mention, itu ada ke luar negara. Luar biasa sekali ya. Itulah antara semangat para petani dan juga masyarakat dan rakyat di negara ini dalam pengusaha dan juga mengusahakan apa juga bentuk perniagaan ya. Dan juga ada dengan pertanyaan, katanya sebelum mendaftar apa tu? Sebelum start mendaftar ada macam kursus ke ataupun bengkel diberikan macam mana? Okey, sekiranya yang berminat dalam bidang pertanian ini kadangnya belum ada pengalaman. Betul. Jadi bolehlah memohon kursus kepada Jabatan Pertanian. InsyaAllah ada kursus diberikanlah sebelum memohon tapak. Jadi maksudnya sendirian ini Indah akan turun-turun ayam sahaja untuk terus berkecimpung di dalam pertanian dan sebagainya. Tidak sama ya menanam di belakang rumah. Betul. Dan juga tanah 2 hektar yang diberikan. Macam luas mata memandang, tapi macam pening kepala akunya. Tapi pohonnya perlu ada sebuting ugal-ugal ada. Jadi sebenarnya perlu ada ilmu ya dalam petani melaksanakan dan juga
memulakan hasil tanaman tani dan sebagainya. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Nur Amal binti Latif, Ketua Pegawai Pertanian, kerana berkesudian menjelaskan. Kami pun sangat-sangat tertarik. Lepas ni Wali akan menjadi toke ya. Toke saya. Silakan. Okey. Puan terima kasih banyak Puan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.